fokuskan kat sini kemahiran kamu ni dulu. Okay, bila dah mahir nanti dah dapat cari point yang betul. Lepas tu kita akan masuk step seterusnya, kita nak buat essay. Lepas tu kamu dah boleh buat essay dengan baik, barulah cikgu akan masuk ke topik-topik yang lain. Capai tadbir urus yang berkesan. Okay, tadbir urus ni adalah tajuk kalau dalam bahagian A. Sekarang ni kita tengah buat untuk bahagian kemahiran belajar untuk SEM 1 untuk awak ni. SEM 1 kita ada kemahiran, kita mulakan dengan kemahiran belajar. Okay, lepas tu nanti barulah kita masuk bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A tu ialah berkaitan dengan Malaysia lah, perlembagaan Malaysia. Okay, jadi tajuk tadbir urus ni termasuklah dalam salah satu daripada bahagian A dan bahagian B yang kamu kena belajar. So ini adalah salah satu tajuk kamu lah. Jadi kita belajar secara langsung dan tak langsung lah ni. Sebab cikgu belum lagi buka silibus kat dalam buku tu. Ini kita sedang belajar kemahiran mencari maklumat. Okay, jadi tajuk dia, fokus dia adalah tentang tadbir urus. So dekat idea yang pertama ni. Okay, tolong bacakan. Saya nak dengar suara siapa yang sedap ni. Syira dah. Adib, cepat Adib, baca. Baca je ya. Ya. Nombor 1. Ya. Bank Dunia misalnya menggariskan 6 dimensi utama sebuah tadbir urus, iaitu hak bersuara dan accountability, stabilan politik tanpa keganasan, keberkesanan kerajaan, kualiti pengawal siliaan, kedaulatan undang-undang serta kawalan. Okey. Jadi itu cadangan daripada Ash. Tapi panjang sangat kan? Kena carilah apa dia keyword dalam kenyataan ni yang menjadi sebab dia ni ialah idea yang kamu pilih. Faiz ada jumpa tak? Cuba Faiz sebutkan satu perkataan yang kalau dia tak ada dekat dalam ni, dia tak boleh jadi idea. Tak lengkap. Sebenarnya kat dalam ni ada idea, ada huraian. So apa? Sebenarnya dekat dalam ni nak bagi tahu apa? 6 dimensi utama. Dalam politik. Semula. 6 dimensi utama. Ya Allah, pandainya. Sekali sebut terus betul. Hebatlah Faiz. Lepas ni sila sebut lagi yang betul-betul tu. Okay, jadi dekat sini ada 6 garis, menggariskan 6 dimensi utama. Jadi barulah kita tahu, sebenarnya ada 6 perkara yang berkaitan dengan tadbir urus. Apa yang pertama? Ada 6 kan? Jom kita tengok. Yang pertama apa? Yang pertama, hak bersuara. Yang kedua, hak bersuara dan accountability tu nombor 1. Nombor 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 2, yang ini ni 1. Nombor 2, keberkesanan kerajaan. Yang keempat, kualiti pengawal seliaan. Ini nombor 4. Kedaulatan undang-undang yang kelima dan kawalan rasuah yang ke-6. So ada 6 dimensi utama. Ini ialah yang mana satu idea, yang mana satu huraian? 6 dimensi utama tu idea. Okay. Yang dia punya tu huraian dia, yang 6 tu huraian dia. Ya, 6 ni huraian. Macam tu. Okey? Jadi dekat sini jelas kan, kita tahu okey ada 6 dimensi untuk mencapai tadbir urus yang baik, iaitu apa dia senaraikan. So kalau tak ada 6 yang bawah tu, kita just tahu ada 6 dimensi utama. Okey, kita tahulah. Jadi itu pun dah boleh jadi 1 point. Tadi kalau kita nak lebih jelas, barulah kita tambahkan dengan apa dia yang dimaksudkan dengan 6 dimensi utama. Jadi dekat sini dia ada idea dan ada huraian terus. Sama juga nanti kalau kamu buat essay, macam tu. Kamu bagi tahu apa poin yang kamu nak bagi tahu, and then barulah kamu bagi tahu huraiannya, jelaskan.
Bagi contoh macam ni, dia bagi contoh lah. Dia bagilah data yang dia nak bagi tahu tu. Okey, seterusnya kita lihat kat nombor 2. Matlamat pembangunan mampan oleh PBB menggariskan 3 prinsip utama tadbir urus yang baik, iaitu keberkesanan, accountability dan keterangkuman. Titik. Hafiz. Titik. Titik pun boleh lah. Okey, seterusnya. Jadi dekat sini nombor 2. Kat manakah perkataan ataupun point yang dia nak beritahu ni? Ryan, cuba cadangkan. Kalau tak ada perkataan tu, dia tak jadi. Tadi kita tak sebut nama Hafiz. Ada Hafiz. Alhamdulillah wujud. Okey, cuba cadangkan perkataan yang penting dekat dalam sini ya. 3 prinsip utama tadbir urus. Okey, 3 prinsip utama tadbir urus. So point dia dekat sinilah yang kita nak tahu. Oh, dia nak bagi tahu ada 3 prinsip utama tadbir urus. Apa dia yang pertama tu? Kebersanan, Okey, lagi. accountability, Okey, lagi. keterangkuman. Accountability dan keterangkuman. Jadi dekat sini yang mana ideanya? 3 prinsip utama tadbir urus. Ideanya ialah 3 prinsip utama tadbir urus. Okey, huraian yang sesuai? 3 prinsip. Ini 3 ni ialah kita kategorikan dia sebagai huraian. Maknanya kalau huraian ni tak ada, kita masih lagi tahu bahawa ada 3 prinsip utama tadbir urus tu. Cumanya kita nak lebih jelas, kita tambahkan dengan huraian dia. 3 prinsip tu apa? Lepas tu kita tambahlah keberkesanan, accountability dan keterangkuman. Macam tu. Okey, jadi kita boleh persoalkan idea tu ada, tapi bila kita perlukan huraian, kita bagi persoalan apa dia 3 prinsip utama tu. Macam tu. Okey, jadi bila kamu baca je, kamu nampak perkataan ni, kamu baca ayat tu, kamu nampak perkataan tu, kamu tahu, okey dia nak cerita pasal ni. Okey, jadi kita cuba lagi soalan idea yang ketiga ni. Panjang-panjang semua Hashini tulis cikgu nak beberapa saja, tapi nampak kan dekat sini boleh nampak macam mana cara kita nak kenal pasti idea. Jadi sekarang ni kita nak buat latihan nak kenal pasti idea. Okey, Brian dah boleh bercakap sekarang? Daripada Pasifik Islam pula, bagi mencapai tadbir urus yang baik, satu kajian menyimpulkan bahawa paduan Al-Quran lebih meletakkan pemberat kepada faktor-faktor kepribadian pemimpin yang karismatik dan kemahiran kepimpinannya berbanding infrastruktur sesebuah institusi. Okey, first time cik dengar suara baik Brian tahu dalam kelas. Selalu asyik hilang aja. Thank you Brian. Okey. Sama-sama. Okey, jadi dekat sini perkataan yang paling penting. Apa dia? Ada cadangan? Siapa cikgu nak tanya ni? Jamin? Mencapai tadbir urus yang baik. Nak mencapai tadbir urus yang baik. Okey, boleh juga kat situ kita boleh jadikan apa dia ciri-ciri. Maksudnya kat sini dia nak bagi tahu nak mencapai tadbir urus baik daripada perspektif Islam. Okey, itu satulah. Lagi apa lagi poin yang kita boleh dapat kat sini? Dalam Islam, bagaimana cara untuk mencapai tadbir urus yang baik? Satu lagi. Ada cadangan? Panduan Al-Quran ya cikgu. Okeylah, apa dia? Apa panduan Al-Quran tu apa? Satu kepribadian pemimpin. Kepribadian pemimpin. Itu poin dia nak bagi tahu dalam Islam nak mencapai tadbir urus yang baik ialah faktor kepribadian pemimpin. Ini idea dia. Jadi ayat tu panjang tapi kita kompreskan. Kita maksudnya dekat sini
kesimpulannya ialah dalam perspektif Islam nak capai tadbir urus yang baik ialah point dia kat sini. Faktor kepribadian pemimpin yang karismatik dan mahir lah. Tapi point dia kat sini lah, kepribadian pemimpin tu. Karismatik, sampai kat sini kita boleh kategorikan dia sebagai apa? Dia nak Islam nak pemimpin tu ada ciri-ciri tertentu. Apa dia ciri-ciri dia? Apa dia, Kit? Hilang. Apa dia? Ciri-ciri pemimpin yang patut ada daripada dalam pandangan Islam. Tengah fikir. Tengah fikir. Ada je ni Cikgu dah bagi tahu dah. Inilah dia huraiannya. Kepribadian pemimpin yang macam mana dia nak? Yang karismatik. Yang ada kemahiran. Bukan hanya bergantung kepada infrastruktur sahaja. Itu huraian dia. Yang point dia sebenarnya dia nak bagi tahu kat sini. Islam pandang kepada, utamakan kepada kepribadian orang tu sendiri. Nak jadi pemimpin. Jadi cuba awak tengok. Dalam banyak-banyak pemimpin yang telah dipilih dekat Malaysia ni, adakah dari segi kepribadian mereka memenuhi tak perspektif Islam ni? Itu je lah kita nak tengok kan. Kita tak ada nak apa-apa. Jadi lepas ni kalau cari pemimpin nak undi, carilah mereka yang mempunyai kepribadian yang baik. Contoh karismatik tu maksudnya bertanggungjawab, amanah, semualah. Dan mahir tu adalah kemahiran dia. Bukan hanya mengharap kepada infrastruktur sesebuah institusi. Itu maksudnya Malaysia lah. Institusi tu ialah negara Malaysia lah. Dia boleh sediakan infrastruktur. Okey. Jadi kat sini, idea dia berada dekat tengah-tengah. Kan? Dan dia, dia punya point dia tu panjang daripada perspektif Islam, mencapai tadbir urus yang baik, berdasarkan faktor kepribadian. Maksudnya, idea tu tak adalah semestinya terus dapat macam ni. Direct je terus macam ni kan. Dalam ayat pertama terus dah ada. Dia juga boleh berada dekat tengah-tengah. Point utama dia dekat kepribadian. Tapi untuk lebih jelas, kita ambil daripada perspektif Islam sampailah kat sini. Untuk dapatkan idea. Okay, nampak situasi kita nak cari idea tu macam mana? Bentuk idea tu dikeluarkan. Tapi huraian pula kita dapat lihat dia punya huraian menyokong idea kita. Macam ni huraian dia menyokong kepada 6 dimensi, so dia bagi tahu ada 6. Yang ini dia nak bagi tahu ada 3 prinsip, so dia bagi tahu ada 3 prinsip kat sini. Jadi dia menyokonglah kepada idea tu. Itu ciri-ciri huraian yang baik. Sama juga dengan yang ini. Point dia nak bagi tahu kepribadian. So apa kepribadian kita nak lihat? Itu charismatic tu. Ini contoh yang ketiga. Okey, kita lihat lagi. Yang keempat. Siapa lagi nak baca ni? Suhaila dah baca? Dalam konteks sebuah negara demokrasi, konsep tadbir urus yang baik beroperasi berdasarkan beberapa ciri penting. Dalam konteks sebuah negara demokrasi, konsep tadbir urus yang baik beroperasi berdasarkan beberapa ciri penting. Ada idea ke kat sini? Ada idea tak? Ada. Ada? Ada ke? Kalau ada kat mana? Yang mana satu ideanya? Ke? Siapa nak cuba? Kat mana idea ni? Ash, kat mana Ash? Ni jawapan awak pilih ni. Awak nak pilih kat mana ni idea dia? Konteks sebuah negara demokrasi dalam konteks sebuah negara, berdasarkan beberapa ciri penting. So, apa ciri penting? Yang saya nak tu ni, ciri penting tu apa? Ini bukan, ini masih lagi tergantung. Ini nama dia ayat yang tergantung. Dia nak bagi tu beberapa ciri penting. Apa dia ciri penting? Nanti kalau ada ciri penting, itulah idea dia. Ciri penting tu. Nampak tak?
Dalam konteks negara demokrasi tu kita belum lagi nak pilih dia jadi idea. Yang kita nak ialah nak bagi tahu apa kat sini. Dia belum bagi tahu apa-apa. Dia cuma baru bagi tahu berdasarkan beberapa ciri penting. Apa dia ciri penting tu? Tak keluar kan? Keluarkan ciri penting. Nanti dalam ciri penting tu baru dia akan senaraikan apa-apa dia. Okay, jadi yang ini tak lengkap lah. Ayat idea yang tak lengkap. Bila tak lengkap, tak dapatlah markah. Macam itulah. Seterusnya yang kelima. Siapa lagi? Vasundra dah baca? Belum. Okey, baca. Kebertanggungjawaban atau accountability adalah satu lagi elemen yang perlu di mana setiap yang mempunyai kuasa, maka mereka harus bertanggungjawab. Okay, jadi idea dia kat mana ni? Nak bagi tahu? Kebertanggungjawaban atau accountability adalah satu lagi elemen. Okey, jadi idea dia yang ini. Maksudnya dekat dalam ayat ni dia nak bagi tahu tentang accountability tu. Huraian dia ada tak huraian dalam ni? Huraian dia bermula dari mana tu? Ada cadangan? Ke tak ada huraian? Di mana setiap yang mempunyai kuasa, maka mereka Okay, di mana setiap yang mempunyai kuasa maka mereka harus bertanggungjawab. Ini ialah huraian. Idea dia dekat atas. Okay, jadi nampak daripada idea, kebertanggungjawaban atau accountability adalah satu lagi elemen yang perlu. Di mana setiap yang mempunyai kuasa maka mereka harus bertanggungjawab. Itu huraian. Jadi ini salah satu contoh bagaimana cara untuk tulis idea dan huraian lah. Seperti yang atas tadi kan. Idea dia dekat atas, huraian dia menyokong dia di bawah dengan jelas. Okay, kita lihat pula yang ke-6. Siapa nak cuba? Jamin dah. One thing dah baca. Okey, Saras. Okey, baca Saras. Kebanyakan negara membangunkan gagal mencapai matlamat mereka disebabkan oleh tabir urus yang lemah. Okey, jadi apa point dia dekat sini? Gagal mencapai matlamat. Okey. Okey, jadi kenapa gagal mencapai matlamat? Tabir urus yang lembab. Okey, disebabkan oleh tabir urus yang lemah. Ini ialah huraian. Okey, yang ini ialah idea. Yang ini ialah huraian. Okey, jadi walaupun ayat tu dalam satu ayat tapi dia ada idea, dia ada huraian. Jadi kamu dapat kenal pasti kat situ. Jadi kemahiran kita hari ni yang kita nak belajar ialah kita boleh kenal pasti idea, kita boleh kenal pasti huraian dalam ayat itu. Ini baru idea tau yang dicadangkan oleh Ash. Tapi dalam idea pun ada huraian. Kita belum tengok dekat huraian lagi. Okey, tak apa, kita tengok pula daripada cadangan kawan-kawan yang lain. Siapa nak saya tengok dia punya jawapan? Angkat tangan. Apa tu? Diba, alright. Okey, bandar rendah karbon. Sebelum tu cikgu nak tanya, apakah yang dimasukkan dengan karbon dekat sini? Apa tahu? Kamu kan ambil kelas sains. Pelajar-pelajar kelas sains masa SPM dulu, masih tahu apakah yang dimasukkan dengan karbon dekat dalam ayat ni. Apa dia karbon? Karbon. Apa dia Brian? Besi. Besi. Karbon tu besi. Okey, karbon besi. Karbon besi. Kenapa karbon jadi besi? Ash, apa Ash? kekurangan gas hijau di bandar tersebut. Gas. Kekurangan gas. Gas Ash cakap karbon ialah gas. Betul? Karbon tu maksudnya apa? Okey, gas rumah hijau. Okey, very good. Jadi kat sini bandar rendah karbon tu maksudnya dia nak bandar tu tak ada karbon ni. Bila karbon tu banyak, dia akan menyebabkan suhu jadi panas. Itu yang berlaku sekarang. Karbon banyak, suhu akan jadi panas. Dan suhu karbon tu tidak boleh dipadam. Nak padamkan dia dengan kita banyakkan gas oksigen. Sebab tu dia kata
Bangunkan ekonomi hijau tempatan. Hijau ini bermaksud tanam pokok. Tanam pokok banyak-banyak. Okey, bila tanam ataupun kita buat bandar apa kita panggil sekarang ni? Mesra. Dah lupa dah tapi nak bagi tahunya bangunkan ekonomi hijau tempatan. Maksudnya tanam pokok banyak-banyak lah. Supaya apa tadi cikgu cakap? Pokok mengeluarkan gas. Gas apa? Nak dengar? Gas apa? Oksigen. Gas Oksigen. oksigen. Ya, gas oksigen yang kamu sedut tu. Itu gas oksigen. Jadi caranya untuk mengurangkan kepanasan tu hanyalah dengan kita tanam pokok banyak-banyak. Supaya dapat mengatasi karbon yang banyak tu. Itu je caranya. Daripada sini kamu dah jelas. So bila dah jelas, bolehlah kita faham apa yang kita nak baca seterusnya. Okey. So dekat sini Adibah cadangkan dekat dalam ni idea Adibah. Yang mula-mula tu idea. Ni idea. Okey, idea yang pertama. Mana satu perkataan yang nak dijadikan idea ni? Baca sikit Adibah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata transformasi bandar di Malaysia kepada bandar rendah karbon akan membangunkan ekonomi hijau tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta menarik minat pelaburan domestik dan antarabangsa. So kat sini kamu nak jadikan idea yang mana satu ni? Panjang ni. Apa point yang pertama yang nak ditunjukkan kat sini? Transformasi bandar. Berkata transformasi bandar di Malaysia kepada bandar rendah karbon akan membangunkan ekonomi hijau tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan. Transformasi bandar kepada bandar rendah karbon. Kenapa asyik salah hija, salah tulis je ni? Berubah. Okey. Jadi berkata transformasi bandar di Malaysia kepada bandar rendah karbon. Nak sebut transformasi bandar sahaja, nanti kita tak jelas transformasi bandar tu macam mana. Jadi kita tambahkan transformasi bandar kepada bandar rendah karbon. Itu lebih jelas. Point dia nak jadikan bandar Malaysia ni tukar kepada bandar rendah karbon. Okay, jadi ada tak huraian dekat sini? Kat mana huraiannya? Membangunkan ekonomi hijau tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta menarik minat pelaburan domestik dan antarabangsa. Itu huraian. Ini jelas sangat huraian dia. Huraian kat sini. Lagi mewujudkan peluang pekerjaan. Lagi huraian. Bagus ni. Semua huraian ni huraian yang berbeza-beza. Boleh jadi maksudnya point dia nampak kat sini. Transformasi bandar ni akan membangunkan ini, tapi ini sebenarnya dia nak bagi tahu apa? Akan membangunkan ekonomi hijau. Ini kategori apa ni? Kalau akan. Akan tu maksudnya apa? Huraian okeylah. Ini semua ni ialah huraian betul. Sekarang ni huraian ni kita boleh kategorikan dia masuk. Ini kita dah tambah satu step lagi ni. Okay. Sebab dia perkataan akan tu. Akan tu maksudnya apa? Huraian ni kita boleh labelkan dia sebagai huraian untuk apa? Akan membangunkan ekonomi, akan mewujudkan peluang pekerjaan, akan menarik minat pelabur antarabangsa dan domestik. Apa maksudnya kat situ? Kesan ke, faktor ke, kebaikan ke, manfaat ke, keburukan ke? Kebaikan. Akan membangun. Kebaikan dia lebih apa tepat kalau kita terus kesan tu boleh, tapi nanti akan tanya kesan apa, baik ke buruk. Tapi kita lebih fokus kepada kebaikan. Kesan positif dia. Nanti lepas ni kita akan cuba buat yang macam ni pula. Ini baru testing. Okey, jadi kat sini kita nampak, bandar rendah karbon ni akan membangunkan ekonomi hijau. Okey, huraian lah. Ini semua ialah huraian. Jadi, nampak kita nak cerita tentang bandar hijau.
bandar rendah karbon dan huraiannya apa, dijelaskan kat situ. Bagi huraian. Jadi bila kita baca, kita faham, oh benda ni akan memberikan ini huraiannya, kita lebih jelas. Jadi itulah yang kita nak tahu, maklumat dia kan. Bila kita baca, kita dapat tu idea dia apa, point dia apa, perkataan apa yang mesti ada dekat situ. Nanti kita boleh faham. Okay, kita test lagi yang kedua. Siapa lagi belum baca kat sini? Saras dah, Yasmin dah, Suhaila dah, Syaira dah yang tadi. Wanting dah, Jamin dah kan? Syaira dah baca? Dah. Dah tadi. Wanting dah baca tak? Persidangan bandar rendah karbon Malaysia. Sektor yang akan mendapat dapat manfaat daripada usaha tersebut adalah itu apa? Adalah sektor tenaga lestari mobiliti rendah karbon, pengurusan kita dan sekitaran semula, serta percakapan air. Serta kecekapan air. Alright. Okey, kat sini dia kata, dia cadangkan kat sini, Adiba cadangkan idea dia yang ni, persidangan bandar rendah karbon Malaysia. Sektor yang akan mencapai manfaat daripada usaha tersebut adalah, jadi point kat sini tak jelas point dia tak jelas. Kita nak, okeylah, dalam persidangan bandar rendah karbon tu ada apa? Tak ada point. Kat sini tak ada point, tak ada idea. Tahu tak idea dekat mana? Idea dia dekat sini. Sektor yang akan mencapai manfaat. Ini idea. Jadi kat sini kita nampak penulisan ayat idea yang ataupun pemilihan perkataan untuk jadi idea tu kat atas ni bukan idea sebab apa? Tak ada point. Apa persoalan yang kita boleh dapat kat sini? Kita cuma tahu, okey, ini persidangan bandar rendah karbon Malaysia. Apa dia? Ada tak apa-apa yang kita dapat? Tak ada kan? Jadi itu bukan idea lah. Tapi idea sebenarnya ada kat sini. Sektor manfaat. Kita nak tahu apakah dia sektor-sektor yang boleh mendapat manfaat. Itu baru kita boleh kategorikan dia sebagai idea. Boleh faham tak? Faham tak, Diba? Faham. Okay. Jadi dekat sini persidangan bandar rendah karbon tu itu ialah situasi dekat mana. Tapi kat situ dia bincangkan apa sebenarnya? Dia bincangkan antaranya ialah ini, sektor yang akan mendapat manfaat daripada bandar karbon ni. Apa? Okay, jadi itu idea. Idea tu kita nak pilih ayat untuk jadi idea tu, kita kena kat sini kita macam tu. Kita dapat maklumat dari situ. Okay, maklumatnya ialah manfaat. Ada sektor yang akan dapat manfaat. Okay, apa dia sektor-sektor dapat manfaat? Apa dia? Banyak ni. Apa dia sektor-sektor yang dapat manfaat tu? Ada tak dalam ni? Apa dia? Cuba sebut sikit. Kavya ada Kavya? Kesian Kavya. Kejap keluar, kejap masuk. Kejap keluar, kejap masuk. Kavya ada tak? Ada, cikgu. Boleh bersuara? Okey. Cepat. Cuba sebutkan apakah dimanfaat daripada bandar rendah karbon ni. Sektor tenaga lestari, mobiliti rendah karbon, pengurusan sisa dan kitaran semua serta bercekapan air. Okey, ini ialah manfaat yang diperolehi. Sumber sektor tenaga lestari, mobiliti rendah, ini baru huraian. Ini baru huraian. Sebab apa? Dia senaraikan apakah dia manfaat yang diperolehi. Barulah huraian yang tepat yang ini. Yang ini tadi idea. Okey, boleh tak bezakan sekarang ni? Nak tunjukkan bahawa
Ayat idea yang sepatutnya kita pilih ialah sesuatu yang boleh memberi informasi kepada kita. Yang ini tak ada informasi. Dia cuma bagi lokasi. Informasi dia datang dekat sini. Manfaat. Itu baru informasi yang kita dapat. Tapi nak bagi penjelasan kepada informasi, kita tambah dengan huraian yang banyak-banyak ni. Ini huraian. Okay, huraian kat sini. Macam tu cara kita nak bezakan yang mana satu idea, yang mana satu huraian. Okay, kita praktis lagi. Seterusnya. Siapa nak cuba baca? Okay, Kavya dah baca, semua dah baca. Darwin memang tak ada dalam ni Tak nampak nama Darwin. Siapa lagi nak baca? Okay, kita dah pukul 9.21, kejap lagi nak habis masa. Okay, last. Nak mengukuhkan lagi. Okay, last lah baca Dip, last. Apa ikut baca yang last? Mana? Baca ni, ini. Oh. Okay. Thank you Brian. Baca tu cepat. Kerangka pelaksanaan itu. Inisiatif rendah karbon. Ya. Baca huraian. Mencapai sasaran pengurangan karbon yang selaras. Jelas. Jelas, yang jelas. Pelan induk rendah karbon negara dilancarkan hari ini bagi memberi panduan yang lengkap kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT bagi membangunkan bandar rendah karbon di kawasan pentadbiran masing-masing. Alright. Okay. Jadi adakah ayat idea ini boleh diterima? Kerangka pelaksanaan inisiatif rendah karbon. Adakah ayat idea ini boleh diterima? Kalau boleh diterima, perkataan apa yang menunjukkan bahawa ini ialah idea? Cepat. Dibah. Yang mana satu Dibah? Ya, cikgu. Oi, cepat. Habis kelas ni. Saya rasa tu boleh diterima. Ya, perkataannya. Yang satu perkataan yang menunjukkan ini ialah idea. Point dia apa nak bagi tahu ni? Sebab dah mencapai sasaran pengurangan karbon yang jelas. Ya, saya tanya perkataan. Keyword dia apa kat situ? Dalam idea tu. Kerangka pelaksanaan inisiatif rendah karbon. Ni lah keyword dia kat sini, kerangka. Kerangka tu maksudnya apa perancangan dia. Okay, point idea dekat situ. Okay, tapi dekat dalam huraian, poin yang paling penting kat sini apa dalam huraian ni nak bagi tahu tentang apa? Mencapai sasaran pengurangan karbon yang jelas. Dilancarkan hari ini bagi memberikan panduan yang lengkap kepada kerajaan negeri bagi membangunkan bandar rendah karbon di kawasan pentadbiran masing-masing. Okey, kat dalam huraian, poin dekat sini nak bagi tahu apa? Mencapai sasaran pengurangan karbon yang jelas. Okey, pelan induk ini dilancarkan hari ini bagi memberi panduan yang lengkap. Yang mana satu? Bagi membangunkan bandar rendah karbon. Yang mana satu? Yang ni ke? Memberi panduan ke ataupun membangunkan bandar? Pilih. A ke Membangunkan B bandar. ke C ke D? C. C. Okey. B. Jawab C. Faiz jawab B. Okey, Faiz jawab B. Lagi? Siapa jawab A? Angkat tangan.
ada? Siapa jawab B? Angkat tangan. Angkatlah tangan. Okey, 3. Jawab B. 4, 5. Okey, C. Siapa jawab C? C. Membangunkan bandar. Saras, Alia jawab C. Hashini jawab C. Okey, sebenarnya macam ni. Ayat dia sepatutnya macam ni dekat idea. Kerangka pelaksanaan inisiatif rendah karbon. Itu ialah satu kata nama tau. Tapi dia nak bagi tahu. Okey, kerangka inisiatif rendah karbon mencapai sasaran pengurangan karbon yang jelas. Sebenarnya gabungan daripada ayat yang ini campur dengan ayat ni barulah dia boleh jadi satu idea. Dia nak bagi tahu kerangka ni dah mencapai sasaran. Kalau awak buat yang ini saja, idea dia tak jelas. Sebab ini ialah satu kata nama. Tapi bila gabungkan dengan mencapai sasaran pengurangan ni barulah jadi satu ayat idea. Dia kena gabung dua ni baru jadi idea. Yang kedua, kita nak cari point dekat dalam huraian dia. Dekat dalam huraian dia huraian, tapi kita nak cari dalam huraian tu kita nak bagi tahu apa. Pelan induk ini hari ini bagi memberi panduan. Sebenarnya dia nak bagi tahu panduan. Pelan ini tujuan dia untuk memberi panduan. So B adalah jawapan yang paling tepat. Panduan untuk apa? Untuk membangunkan bandar. Tapi sebenarnya kat sini dia sebagai panduan. Pelan tu dibuat sebagai panduan. Jadi huraian paling tepat ialah B. C ini kurang tepat. Okay, boleh faham? Okay, jadi dekat sini. Okay, dekat sini kita dah dapat kenal pasti bagaimana cara untuk kita menulis ayat idea ataupun memilih ayat idea yang tepat daripada artikel yang kita baca. Dia boleh jadi berada di atas, boleh jadi berada di tengah-tengah. Macam ni. Okay, dan pemilihan contohnya macam Adibah buat ni, dia pilih kata nama sebagai ayat idea, itu kurang tepat. Nak jadikan ayat idea mesti ada apa point dia. Kat sini point dia tu kita kena bagi tahu. Okey, pelan ini contoh persidangan Bandar Rendah Karbon Malaysia. Apa? Itu masih lagi bukan idea. Tapi telah mencapai sasaran, itu baru idea. Faham? Kita nak cakap mesti ada macam awak lah. Kita nak cakap mesti ada point. Macam awak, macam saya. Okey, saya Cikgu Zalina. Okey, Cikgu Zalina. So, saya Cikgu Zalina, guru pengajian awak. Okey, jelas kan bila cikgu cakap macam tu. Sama juga macam idea. Nak sebutkan kata nama tu, okey, and then apa lagi sama belakang supaya orang lebih faham. Okey, jadi daripada latihan yang kita buat ni, okey, tugasan hari ini ialah, okey, dah pukul 9.30. So, cikgu berikan tugasan untuk memantapkan lagi latihan kamu. Cikgu berikan lagi ada 1, 2, 3 artikel. Cuba carikan idea dan carikan huraian. Okay, idea dan huraian daripada ketiga-tiga artikel. Cari satu dululah. Cari yang ni, hutan bakau ni. Buat yang ini dulu. Okay, kemudian keluarkan idea dia macam latihan yang kita buat dekat sini. Macam yang kita buat hari ni. Okay, keluarkan idea yang sesuai daripada artikel tu. Kamu dah carikan ayat idea, dah carikan ayat huraian, kemudian keluarkan perkataan yang sesuai macam ni. Contohnya kita ambil ini. Point yang paling penting. Jangan salin ayat banyak-banyak macam ni, tak nak tapi keluarkan point yang penting, lepas tu keluarkan huraian dia macam ni. Apa huraian dia nak bagi tahu? Boleh faham tak? Boleh. Okey, kalau boleh faham. So nanti kejap lepas kelas ni cikgu akan sharekan soalannya dan cikgu berikan juga contoh jawapan daripada latihan yang kita dah bincang hari ni sebagai panduan untuk kamu. Okey, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Nak isi pengajian ni 25 markah. Lepas tu kena jawab 2, dah 50 markah. Markah keseluruhan 80. Jadi sebab tu cikgu fokuskan kepada esei dulu.
kamu tahu apa dia idea, kamu tahu kat mana nak cari idea, nak cari huraian, kemudian banyak membaca. Nanti bila kita nak tulis esei, kamu dah tahu dah perkataan apa yang mesti ada dekat dalam idea, jenis ayat yang macam mana yang mesti ada dekat dalam huraian. Itu tujuan sebenar kelas kita ni. Jadi jangan